Assalamualaikum, saya Ahya Ishak dan anda sedang menonton Ahya Property TV. Terima kasih kerana sudi menonton dan saya nak teruskan cerita kita tentang RPGT. Tadi kita dah melihat RPGT kepada locals, ya, citizens, dan sekarang kita nak melihat RPGT kepada foreigners. Okey, kita dah lihat what is it locals. I'm just going to zoom through dan kepada foreigners, ya. Foreigners, apakah new rates dia dan apakah implikasi dia, ya. So kita akan lihat. Di sini saya dah highlightkan, non-citizens, non-citizens akan dikenakan 30% gains daripada tahun pertama hingga tahun kelima, 30%, dan tahun ke-6 seterusnya 5% sampai bila-bila. Jadi ini adalah satu signal daripada kerajaan semasa bahawa kerajaan masa kini dia tak nak orang asing datang ke Malaysia, beli hartanah dan jual dengan cepat. Maknanya speculators, beli jual dan ini antara, ingat, ini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan harga hartanah itu naik, tetapi ini antara faktor yang menyebabkan harga hartanah naik. Jadi kerajaan masa kini ini dia nak menjaga juga periuk nasi kepada developers, investors juga, tetapi siapa yang patut kerajaan bantu dan protect dan cuba selamatkan? Tentunya rakyat jelata, kan? Jadi inilah kes di mana memang sukar nak buat keputusan yang disenangi oleh semua pihak dan saya memang tak jealous lah. Saya memang tak nak jadi ini memang satu keputusan yang memang sukar nak dibuat. Tapi lihat sini, ya. Cuba bayang, anda seorang foreigner contohnya dan anda nak membeli property di Malaysia sebagai investor, nak untung cepat, tiba-tiba kena 30%. Jumlahnya tinggi. Dan mungkin anda akan kata, perlu ke saya nak invest kat Malaysia ni? Mungkin ada tempat lain, RPGT-nya kurang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sudut developer pula, developer yang mungkin membuat rumah-rumah atau property yang memang untuk market investors daripada luar. Ini satu tamparan hebat ni. Mungkin pada masa sekarang ini mereka sedang re-strategize dan berfikir bagaimana nak menyelamatkan keadaan dan sebagainya. Jadi memang satu masa yang mencabar bagi developer-developer ini. Tapi tentunya kita nak melihat pula apakah keputusan sebegini akan benar-benar menjadikan harga rumah makin kurang. Nah, ini satu persoalan juga. Saya pun tak boleh nak jawab. Mungkin ya, mungkin kekal, mungkin tidak. Jadi, kalau nak dilihat, saya pun ada dengar pelbagai statistik tentang pemilikan hartanah di kalangan non-citizen, di kalangan orang luar negara. Dan apa yang saya dengar, ada yang kata single digit je, tak sampai 2 digit, peratusan. Macam pagi tadi di radio ada kata 8%, ada kata kurang 10% hartanah Malaysia ni dimiliki oleh orang asing. Dan ada juga sebelum ini di tahun lepas, di tahun-tahun yang sebelumnya ada yang sebut 2 ke 3% sahaja pemilikan orang asing di hartanah Malaysia. Tapi kalau dilihat juga Malaysia ini ada lokasi-lokasi tertentu yang memang lebih pemilikan orang asing. Contohnya mungkin di KLCC, Mount Kiara, mungkin di Penang ada lokasinya dan mungkin di mana tu di Iskandar Malaysia, di sebelah selatan Iskandar Malaysia, mungkin di flagship A, di flagship B, itu yang lebih ramai pemilikan. Dan saya dengar pagi tadi di radio ada yang menyebut 30% pemilikan ini orang asing atau orang Singapura. Jadi kalau anda seorang Singaporean investor, bila dah dengar 30%, mungkin tak berapa syok lagi lah nak invest kerana banyaknya 30% tu akan terkena. Apakah polisi ini akan benar-benar menyebabkan harga hartanah itu kurang? Apakah kesannya kepada market property ini? Developer dah tak boleh nak berniaga lagi, dah tak ada kesan-kesan multiply effect kepada ekonomi. Jadi ini satu isu yang sebenarnya besar bagi saya. Dan kita akan lihatlah apa yang akan berlaku. Saya cuma ada cukup masa sekadar untuk mempersembahkan apa isu-isu yang berbangkit, tapi tak sempat nak drill down kepada semua topik-topik ini kerana banyak lagi topik yang saya nak berkongsi dengan anda. Jadi terima kasih kerana sudi menonton Ahya Property TV. Kita akan berjumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.